العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Imam Masjid Negara, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gema Nur Iman dengan tadabbur surah Al-Baqarah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati lagi saya kasihi sahabat takbiran Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Haji Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz. Untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan istiqamah kita lebih dalam halakat ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman. Tanpa membuang masa lagi, jom bertadabbur bersama Ustaz. Falyatafaddal mashkura Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. So nasihat daripada Allah, faman ja'ahu mau'izah, siapa yang sampai, siapa yang telah dapat, siapa yang telah terima nasihat daripada Allah. Apa nasihatnya? Riba tu haram, jual beli tu halal. Siapa yang dah tahu, dapat maklumat tu, siapa yang dah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan, fantaha, lalu dia berhenti. Lalu dia berhenti. Kita tahu benda tu riba, lalu dia berhenti, falahu masalah. Apa yang sudah berlalu tu baik apa yang telah berlalu itu adalah baginya, itu adalah menjadi haknya. Maksudnya kita boleh ambil modal kita, kita boleh ambil keuntungannya tu sebab dah berlalu. Tapi bila dia dah tahu, dia terus berhenti. Jangan buat lagi. Kalau sebelum ni kita bagi pinjam dan pada akad tu kita sendiri yang meletakkan nilai. Sebelum ni transaksi itu sudah berlarutan puluh tahun lamanya. Baru hari ni kita tahu. So Allah kata berhenti. Maka apa yang telah diambilnya dahulu sebelum pengharaman itu menjadi haknya. Sebab Allah tidak nak mahu menyusahkan kita. Yang lepas tu biarlah lepas. Kita mula chapter baru. Kita mula skrip baru. Bagi apa yang dah lepas, biarlah. Yang sudah tu, sudahlah. Berhentilah buat riba. Tak perlu ganti balik pada penghutang. Kan kita, separuh badan kita dah kenyang dengan makan riba. Separuh badan kita dah kenyang daripada hasil tu. So kalau yang baru tahu hukumnya, maka berhentilah.
Kemudian Allah kata apa? Falahu masal wa amruhu ilallah. Dan serahkanlah tentang pertimbangan itu, tentang perkara tersebut kepada Allah. Terpulanglah pada Allah sama ada nak mengampunkan kita atau tidak. Serahkan pada Allah. Terpulang pada Allah nak turunkan ujian berbentuk kafarah atau tidak. Serahkan pada Allah. Dengan penuh harapan, semoga Allah ampunkan kita. Asalkan kita mahu berhenti dan berubah, bertaubat atas kesalahan yang lama. Fantaha itu juga bermaksud taubat, berhenti, jangan buat dah. Sama juga macam kesalahan-kesalahan lain. Kan mulut kita kadang tak terjaga. Mulut kita kan dengan tempayan tu lebih kurang je. Tempayan lebih mudah untuk ditutup. Mulut kita ni susah. Kalau dah tahu, terus berhenti. Kan kadang terlupa. Selok bercakap, loh baru ingat, aku mengumpat ni. Terus senyap. Jangan cakap apa, berhenti. Aku mengumpat ni. Senyap terus. Tak perlu bagi tahu pada orang lain, kita ngumpat lah, taubat, istighfar. Tak payah. Berhenti dia, senyap. Kadang kita tersalah cakap, senyap. Tahan mulut. Fantaha. Tapi nak berhenti tu kena tengok kiri kanan. Ni mentang-mentang dia bawa kereta, tak perasan lampu merah. Bila dah lalu tu baru perasan, merah. Terus berhenti. Itu cari pasal. Dia brake mengejut, berhenti, aku dah buat salah, berhenti. Itu cari pasal. Tengok kiri kanan depan belakang dulu kalau nak berhenti. Jadi kalau perbuatan, bercakap ke, melihat ke, berhenti. Jangan buat dah. Falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Kemudian Allah kata, wa man ada. Siapa yang ulang. Siapa yang buat lagi perbuatan tu. Fa'ulaika ashabun nar. Allah tak sebut tentang hukuman di dunia. Allah terus sebut apa yang berlaku di akhirat. Dia sahabat neraka. Ini sangat bahaya, tuan-tuan. Gelaran ini sangat bahaya. Lazimnya, kita jumpa, kalau orang buat salah, buat dosa, Allah akan beri dia certain gelaran. Contoh, Fa'ulaika humul fasiqun. Mereka lah orang-orang fasik. Fa'ulaika humul zalimun. Mereka lah orang-orang zalim. Fa'ulaika humul kafirun. Mereka lah orang-orang kafir. Tapi bab riba, dia bukan fasik, dia bukan zalim, dia bukan kafir, dia bukan musyrik. Dia ahli neraka. Tak ada maaf. Ahli neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Lalu kita kata, kami kan orang beriman, Ustaz. Kerana ada iman tu, ada nilai iman tu, okeylah, boleh keluar balik. Tidak bagi pemakan riba. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sebab tu bila sedar Allah suruh bertaubat, berhenti. Taubat makan riba ialah berhenti. Itu taubat dia. Kalau kesalahan lain, kita mengumpat ke apa, Allah suruh kita bertaubat, maksudnya berhenti, perbaiki apa yang kita buat.
perbaiki apa yang kita buat. Kalau buat salah pada orang tu, minta maaf. Wa aslihu. Kan? Faman taba wa aslaha. Siapa yang bertaubat dan buat baik. Itu kesalahan lain. Tapi untuk riba, Allah suruh berhenti. Berhenti dan jangan terlibat lagi dalam urusan begitu. Ini lebih serius. So, kalau kita tidak endahkan benda ni, dia berisiko, consequences dia, akibat dia teruk. Hum fiha khalidun. Kemudian Allah kata, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah bukan saja kata berhenti, tapi berkaitan dengan harta riba tu. Allah akan musnahkan riba. Riba mesti dimusnahkan habis-habisan. Kerana dia amat menyusahkan manusia dan menyebabkan kemunduran. Allah kata Allah akan musnahkan riba. Tuan-tuan pernah dengar Lehman? Lehman Brothers. Syarikat keuangan berusia 800 tahun. Akhirnya bungkus dan bankrupt. Sebab riba. Sebab riba. Lehman Brothers. Nak terangkan dia macam teknikal sangat. Aku pun kadang tak faham. Tapi akhirnya dia bungkus. Lehman Brothers ni bank. Allah janji. Allah musnahkan riba. Yamhaqullahu riba juga bermaksud Allah tidak akan beri keberkatan pada harta riba. Perniagaan berunsur riba nampak macam untung tapi tak berkat. Kenapa jadi macam ni, bang? Bila tak ada keberkatan, maksudnya dia langsung tak guna. Tak ada sedikit pun kebaikan, malah akan menyusahkan. Lehman tu macam company Melayu kan? Dia company Yahudi. Jangan risau. Kita Lehman, dia pun Lehman. Kan sepupu. Wa yurbis sadaqat. Allah kata riba dimusnahkan. Allah susutkan riba. Manakala sedekah, Allah kembangkan. Allah akan suburkan sedekah. Ada banyak kebaikan pada sedekah. Dan kita sebut balasan Allah kepada mereka yang infak pada jalan Allah. Sedekah, dekatkan hubungan antara yang memberi dengan yang diberi. Yang diberi sedekah tu mendoakan si pemberi. Balasan dari Allah dapat, hubungan dengan manusia pun baik. Sementara riba, dan sangat ironi ayat ni. Wa yurbi tu, kata akarnya sama dengan riba. Nampak tak, tuan-puan? Kita melalui ayat-ayat Quran yang Allah guna perkataan riba tu untuk datangkan manfaat pada benda lain yang kita buat. Wa yurbi sadaqat. Yamhaqullahu riba. Allah susutkan riba, tetapi menggunakan perkataan riba yang maksudnya untung, berkembang, bertambah, tapi perbuatannya apa? Sedekah. Wa yurbis sadaqat. Kalau riba kita nampak untung, sebenarnya rugi, dan sedekah pula kita nampak macam susut nilai kita, susut duit kita, tapi sebenarnya untung.
Sekarang kita mau percaya janji siapa? Janji Tuhankah atau janji syaitankah? Wa bis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Rupanya orang-orang yang kekal mahu bergelumang dalam riba, dia adalah dalam kategori kafarin athim. Orang yang terus menerus kekal dalam kekufuran dan terus menerus melakukan dosa. Riba tu berat. Kalau kita tak nak dengar cakap Allah, Allah amat marah. Hukumannya apa? Dia terus menerus kekal kufur, kekal melakukan dosa. Dan kekal dalam neraka. Tuan-puan, kekal ni selama-lamanya ni berat. Tuan-puan sekarang tengah buat apa? Tengah duduk kan? Duduk tengok apa nama, ada seorang ustaz tu pakai baju merah bercakap tu kan? So rasa-rasanya kalau tuan-puan duduk sekarang ni, dapat dosa ke dapat pahala? Kan? Sekarang ni tuan-puan tengah duduk-duduk ni, tengok seorang ustaz tu, dapat dosa ke dapat pahala? Dapat pahala. Nanti tuan-puan lepas daripada ni, masak sarapan ke apa bagi anak bini makan, dapat dosa ke dapat pahala? Dapat pahala. Tapi selepas tak bagi makan tu, selepas rehat-rehat dekat ruang tamu, dapat dosa ke dapat pahala? Tak tahu Ustaz, sebab saya tak buat apa-apa kan? Tak buat apa-apa. Pemakan riba yang mengamalkan riba, sepanjang aktiviti, apa sahaja aktiviti dia buat, dia kekal dapat dosa. Dan dia kekal dikira sebagai kufur. Walaupun dia semayang, walaupun dia mengaji, walaupun dia berzikir, dia kekal dapat dosa sebab kaitan dengan riba tadi. Sentiasa melakukan dosa. Contoh lain. Kita muka dah lah cantik, lawa. Kita ni cantik, lawa. Lalu waktu kita muda remaja, kita suka ambil selfie dan upload gambar. Itu jam sebab belum ada kesedaran beragama, maka tak kisah sangat pakai tudung tak pakai tudung. Kan? Lalu sampailah usia menopause, belajar agama baru ingat, loh, kena pakai tudung, tutup aurat. Tutup aurat bukan sebab manusia tak boleh tengok, tapi sebab Allah yang suruh. So hati kita dah dekat dengan agama, maka kita pun patuh dan ikut. Tapi gambar-gambar yang lama tu, yang kekal dalam media sosial tu, yang orang simpan dan tatap tu, apakah ingat kita tak dapat sahamnya? Selagi mana orang lihat gambar kita tanpa tutup aurat yang sempurna, kita kekal dalam keadaan itu. Sebab yang kekal ni apa? Rasa ditindas tu. Kenapa kekal berdosa? Sebab kita tindas orang lain. Orang tu tertekan, orang tu terpaksa banting tulang. Kan? Dia sangat berharap bantuan. Tapi kita pula susahkan dia. Satu, kekal kufur dan kekal asim. Apapun perbuatan kita, kekal dalam dosa. Itu asim. Kata akar dia ismun. Ism. Satu dosa. Asim. Sering melakukan dosa. Itu dahsyat. So, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim.
Kemudian ayat seterusnya. Ini tentang berita gembira. Dua ayat riba sudah sangat menakutkan. Dan sekarang Allah datangkan pula berita gembira. Innalladzina amanu. Hai orang beriman. Dan yang melakukan amal-amal soleh. Yang kerjanya tidak menyusahkan orang lain. Tak menindas orang lain. Tak buat kezaliman pada orang lain. Wa aqamus salah. Dan dia mendirikan salat. Bila sebut dirikan solat, dia bukannya berdiri, bukan hanya maksud berdiri untuk solat. Aqamus solah, nilai solat itu ada dalam diri dia. Nilai solat itu ada dalam diri dia. Apa yang ada dalam solat? Kita besarkan Allah. Di luar solat, dia kekal membesarkan Allah. Apa yang ada dalam solat? Dia ada tahmid. Memuji, memuja, bersyukur pada Allah. Di luar solat juga, dia bertahmid. Memuji, memuja dan bersyukur pada Allah. Apa yang ada dalam solat? Dia tunduk dan patuh, sujud pada Allah. Di luar solat juga, dia tunduk dan patuh, malah sujud pada Allah. Wa aqamus salah. Kemudian wa atauz zakah. Dia memberikan zakat. Atauz zakah. Memberikan zakat. Lazimnya atuz zakah. Ini atauz zakah. Memberikan. So masyarakat Islam ialah aqamu. Bukan solat sorang-sorang. Solat ramai-ramai. Solat berjamaah. Wa atau zakah dan keluarkan zakat. Itu masyarakat Islam. Dia berjamaah, berkumpulan dan saling bantu-membantu. Bukannya masyarakat yang mengamalkan riba, saling tindas-menindas. Sepatutnya dalam masyarakat yang kaya tolong yang miskin. Supaya yang miskin tak perlu sangat nak pinjam-pinjam ni. Yang kaya patutnya suka infak. Dan yang miskin tidak meminta-minta. Yang tak perlu kerana mereka tahu dalam Islam, dia tak suka umatnya meminta-minta kecuali terdesak. Maka mereka akan berusaha untuk belajar redha dengan apa yang berlaku, bukan minta-minta. Orang kaya yang patutnya berusaha untuk kenal pasti apa keperluan orang susah ni. Dia tak minta, bukan bermaksud dia tak perlu. Dia tak minta, aku tak bagilah. No. Dia tak minta kerana dia malu. Dia tak minta kerana dia rasa dia masih boleh bertahan. Tapi bukan kerana dia masih boleh bertahan itu menjadikan kita tak memberi. Bagi je. Lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka beroleh pahala di sisi Tuhan. Wala khawfun alaihim. Wala hum yahzanun. Kita bukan lalu dah ke ayat wala khawfun alaihim. Wala hum yahzanun. Lahum ajruhum inda rabbihim. Wala khawfun alaihim. Wala hum yahzanun. Di atas 274 dan sekarang 277. Di tengah-tengahnya adalah tentang riba. Ayat ini mengapit ayat riba. Kenapa orang makan riba? Dia takut duit dia kurang. Dia takut duit dia kurang. Satu, dia kenakan tindakan yang bukan-bukan menindas orang lain. Kalau kata tak, dia takkan takut. Tak perlu dia khawatir.
Walahum yahzanun. Next, 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba. Dan tinggalkanlah saki baki riba. In kuntum mu'minin. Jangan buat lagi. Berapa kali dah Allah suruh berhenti ni? Tadi berhenti. Suruh hapuskan terus. Tinggalkan saki baki. Ma baqiya minar riba. Tinggalkan 100%. Dan menariknya ayat tentang riba ini diturunkan di hujung-hujung hayat Nabi. Maka tak banyak perincian dalam hadis. Dan apa yang kita dapat pegang adalah nasihat daripada Umar. Nasihat dari Umar. Umar kata apa? Sesungguhnya ayat Quran yang akhir sekali turun adalah ayat riba. Ayat riba ayat paling akhir turun. Dan Rasulullah telah wafat. Padahal belum seluruhnya baginda terangkan kepada kita. Oleh sebab itu tinggalkanlah mana yang menimbulkan keraguan di dalam hati kamu. Dan pilihlah apa-apa yang tidak menimbulkan keraguan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang ragu dan pilih apa yang tidak ragu. So nasihat tinggalkan yang ragu, pilih yang tidak ragu itu bukan hanya nak pilih makanan dekat restoran. Ini ragu ni, tak halal, tinggalkan. Bukan. Ini riba. Orang yang dikenakan riba tu dosa tak Ustaz? Tak dosa. Yang mengenakan riba yang dosa. Yang dikenakan riba, dia terpaksa. Dia terpaksa. So, orang-orang yang terlibat dengan riba ni, yang mengamalkan riba, maksud mengamalkan riba, ialah dia bagi pinjam berbunga. Allah kata, wadaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kalau benar kamu beriman. So, rupanya nilai keimanan diukur dengan cara kita mengurus keuangan. Riba adalah indikator menentukan kita beriman atau tidak. Kalau beriman, kamu ikut. Kalau beriman, kamu tidak hanya melihat keuntungan harta saja. Sebab yang kamu nampak bertambah belum tentu berkat. Yang kamu nampak berkurang boleh jadi ada keberkatan. So, tentang duit, tentang harta, kita kena fikir jauh sikit. Jauh tak jauh lah. Fikirkan baik buruk di akhirat. Sebab harta kita boleh saja menjadikan kita ahli neraka atau kekal dalam syurga. Nilai riba ni bukan kena bilion-bilion, tak. Boleh jadi RM10, RM20 main kutu. Biasa main kutu kan, walaupun bank negara tak bagi main kutu. Simpan 100, 500, dapat dia punya undi dia, kaya sekejap makcik. Cara menabung kan. Kadang main kutu pun ada juga ribanya tu. Boleh buat riba. Dia kata apa? Ini yuran pengurusan.
Kenapa bank negara tak bagi main kutu? Sebab dia nak elakkan daripada salah guna. Terutamanya pengendali kutu. Pengendali kutu. Sebab bila berkaitan dengan duit ni tuan-puan, kita cepat kelabu mata. Kita cepat kelabu mata. Dia tolong collect. Dia tolong collect, dia tak bagi pada orang yang wajar terima. Tak amanah. Banyak berlaku kan, dia bawa lari duit. Kan? So, ayat 279. Fa'illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Di sini Allah beritahu apa bentuk ancaman kepada mereka yang masih lagi tak mahu berhenti riba. Kalau kamu tidak juga, kalau kamu masih juga berdegil, tidak juga mahu meninggalkan, fa'illam taf'alu. Apa taf'alu apa? Wazaru tu. Tadi kan zaru. Tinggalkanlah. Kalau kamu masih tidak melakukan. Melakukan apa? Tinggalkan tu. Fa'illam taf'alu. Fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka ketahuilah. Kalau kamu tak wazaru tadi, fa'zanu. Maka ketahuilah biharbin minallahi wa rasulih. Kamu akan berperang dengan Allah dan Rasul. Allah isytihar perang kepada mereka yang mengamalkan riba. Dan ini bentuk pernyataan yang berat. Allah tak pernah berperang, tak pernah ancam perang dengan peminum arak. Tak pernah ancam perang dengan penzina. Tak pernah ancam perang dengan anak yang derhaka. Tak pernah ancam perang walau dia bunuh jutaan nyawa. Allah tak pernah ancam perang. Tak. Ini ancaman yang sangat berat. Tak ada dosa lain yang disebut begini. Syirik pun Allah tidak ancam perang. Tapi riba, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Kamu akan berperang. Ialah bayangkan waktu dekat mahsyar, kita ditimbang amal, ada amal riba. Lalu Allah titahkan, jom kita perang. Kau sediakan kau punya bala tentera, Allah sediakan bala tenteranya. Itu jam, apa yang kita nak sediakan? Sediakan pedang dan parang. Berperang dengan Allah kot. So, tentang riba ni, dia sebenarnya sangat menggerunkan. Tapi kerana kita tak rasa benda tu bahaya. Kan? Lebih-lebih lagi, zaman moden macam ni, kita dah tak pegang cash. Kita hanya nampak nombor baki dalam akaun. Nampak nombor je. Tentang apa yang berlaku dekat belakang, pertambahan ke, kurang ke, tambah ke, kurang ke, kita tak tahu.
Banyak. Dan kemudian Allah kata, wa in tubtum, kalau kamu bertaubat, falakum ru'usu amwalikum. Modal asal itu milik kamu. Walaupun riba tu diharamkan, tapi modal asal kita yang kita dah beri pinjam pada orang lain, itu hak kita. Katalah, saya dah terjanji dengan Puan Farhana. Dia pinjam saya 100, dalam perjanjian tu, kena bayar balik 150. Baru terjumpa ayat ni, loh kena berperang. Kena berperang. So cara untuk bertaubat ialah, saya hanya ambil 100 saja daripada pinjaman tu. Walaupun dalam perjanjian tulis 150. Satu, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Ini jis utama kenapa riba itu Allah larang, Allah haramkan dan Allah ancam dengan perang. Kamu tidak berlaku zalim pada siapa dan kamu juga tidak dizalimi. La tadlimuna wa la tudlamun. Beri pinjam dan kemudian orang yang meminjam kena bayar lebih banyak. Islam tidak benarkan kita zalim pada orang. Tentang bank, tuan-puan. Sebab tu perlu ada kesedaran kepada orang kaya. Bantu orang miskin. Untuk elak daripada orang miskin terbelenggu dengan hutang yang diselaputi dengan riba. Kena ada orang kaya yang bantu orang miskin. Sebab tu Allah pilih ada orang jadi kaya, ada orang jadi miskin. Allah nak tengok yang kaya ni nak bantu tak orang miskin? Atau orang kaya akan menganggap, ini harta aku. Kenapa aku kena bantu orang miskin? Maksudnya orang kaya tu tak faham kenapa dia jadi kaya. Kenapa Allah pilih dia jadi kaya? Dia tak faham. Dia tak faham. Dan itulah ujian bagi dia. Dia kaya dan senang bukan nikmat. Itu bukan balasan dan ganjaran. Tak. Kau jadi kaya sebab Allah nak kau jadi kaya supaya kau tolong orang lain, orang miskin. Kan, supaya orang miskin tak meminta-minta, supaya orang miskin tak tenggelam dalam riba. Kan? Kalau dalam kelas yang tadi saya suruh tengok filem Jawan. Dalam Jawan tu, best betul. Jalan cerita. Ialah yang buat India. India ni kalau buat bercerita, hebat. Shah Rukh Khan punya filem yang baru, Jawan. Nampak handsome sikit di dalam filem tu. Dia ada Shah Rukh Khan tua dan Shah Rukh Khan muda. Jawal tu lain. Jawal tu ikan bawal bukan. Jawan. Dalam tu dia sentuh. Dalam Jawan tu dia sentuh juga. Ada orang kaya yang bank boleh waive pinjaman 40,000. Sedangkan orang miskin pinjam 40,000. Bank yang sama tuntut sampai orang miskin tu bunuh diri. Kalau orang kaya pinjam, dia boleh waive. Tapi orang miskin pinjam, dia tuntut sampai orang miskin tu bunuh diri. Allah tak nak kita menzalimi.
Sama juga macam kalau beli kereta. Dalam jawapan tu tulis. Dia ceritalah. Maksudnya dia sedang cerita realiti yang berlaku. Kalau orang kaya beli kereta, kereta apa dia beli? Proton? Tidak, dia beli kereta Mercedes. Interest berapa? 8%. Tapi kalau orang miskin beli traktor untuk bajak sawah, berapa peratus? 13%. 13%. So dia bantu siapa sebenarnya? Dia sedang bantu orang kaya. Benda itu berlaku tuan-puan. Realiti. Itu kritikan pedas jawan tu terhadap institusi keuangan, terhadap politik. Yang part dia gaduh-gaduh tu tak payah tengok lah. Kita nak tahu cerita dia tu. Wih, setakat apa nama, coach Fatahir tu, itu dah hafal dah. Kan, apa lagi satu yang panjang juga tu, 3 jam juga dia punya cerita. Muhabbatin. Pelaburan ASN dan ASB tu ada unsur-unsur riba ke Ustaz? Ada negeri yang cakap harus dan ada yang cakap haram. ASN ASB bukan riba. ASN ASB ialah pelaburan dia meragukan. Tempat dia melabur tu ada unsur yang meragukan. Dia bukan riba. Riba ni lazimnya tentang pinjaman, tentang harta-harta ribawi. Harta ribawi ni macam mana? Jual beli emas, jual beli beras. Jual beli emas tak boleh hutang. Dia kena on the dot, on the spot. So tak boleh beli emas online. Berhutang. Kecuali telah diperakui cara jual belinya tu melalui penasihat-penasihat syariah. Contohnya cara public gold, jual beli emas. Dia berhutang tapi ada syarat-syarat yang ketat. Syarat-syarat yang ketat. Syarat macam mana? Kalau nak berhutang, boleh. Tapi emas tu tak dapat dulu. Dan sebab harga emas ni fluctuate, kan? Harga emas fluctuate. Jadi, kita beli tu pada harga waktu mula-mula beli. Contoh, waktu mula-mula beli harga emas sekilogram, 100 gram 200. 200 sama dengan 1 gram. So, kita beli 10 kilo. Kita beli 10 kilo. Lalu, kita bayar ansur-ansur tiap-tiap bulan 2,000. Bayar ansur-ansur 2,000 sampai settle. Nilai tu ikut waktu mula-mula beli. Bukan ikut perubahan harga emas setiap hari. Itu yang dibuat oleh public gold. Beli emas online secara cash. Macam mana online tapi cash? Anda bayar cash, dapat tak barang? Tak dapat. Itu jual beli bertangguh. Tak boleh. Itu kira riba. Itu kira riba. Emas ni dia kena real time. Bagi duit, dapat emas. Serentak. Dia kena real time. So, kalau beli online, adakah waktu anda beli, anda terus dapat? Yes, COD. Dia bagi, kita beri. So,
Kalau beli emas online, dia kena bentuk COD macam tu. Dia tak boleh kita bayar dulu, barang tak dapat. Yang tu dalam muamalah. Dalam muamalah. Dan dalam muamalah ni ada banyak fatwa-fatwa baru. Tadi kan sebab Nabi, ayat ini turun di hujung hayat Nabi, Umar kata Nabi tak berikan panduan yang lebih detail. Maka itu bermaksud ulama-ulama perlu memikirkan bagaimana cara untuk menetapkan hukum, sebab jual beli ni benda yang dinamik, sentiasa berubah. Beli bayar cash lepas tu post pun tak boleh. Tak boleh. Dia kena serentak. Tak boleh bertangguh. Sekejap ya. Jual beli bertangguh. Dalam irsyad fatwa nanti tuan-tuan boleh tengok. Hukum perniagaan meja penceramah melalui tempahan. Itu kan jual beli bertangguh. Tempah. Ataupun hukum buy now, pay later. Buy now, pay later. Ada dia punya hukum. Jadi kalau nak lebih detail, boleh tanya terus. Jual beli emas bertangguh. Hukum membeli emas secara ansuran. Itu ansuran. Okey, ansuran. Maka diharuskan untuk membeli aset dan harta seperti emas dengan syarat pembayaran mestilah dilakukan secara tunai. Akhir kata, kami nasihatkan agar para pembeli tidak menambah hutang, melainkan untuk perkara yang mendesak. Gitu. Secara tunai. Tapi alternatif, pembeli dibolehkan untuk buat pinjaman duit dari pihak ketiga sebelum membeli emas tersebut secara tunai. Tu tuan-tuan kena buat kelas berkaitan dengan muamalah ni. Tapi muamalah ni tuan-puan, dia teknikal. Kalau kita tak benar-benar minat, kita akan jadi pening. Apa benda dia cerita ni? Dia bab teknikal. Kalau bayar dulu online kemudian terima Shopee pun tak boleh. Emas bukan dilayan macam tu, tak boleh. Dia ada istilah dia tu, riba bertangguh. Ada jenis-jenis riba di sisi mazhab Syafi'i. Riba yad. Riba yang berlaku disebabkan lewat menyerahkan item ribawi walaupun tidak diletakkan syarat penangguhan. Riba nasi'ah. Riba yang berlaku disebabkan terdapat syarat penangguhan dalam penyerahan item ribawi ataupun duit pembayaran secara sengaja kemudian dikenakan charge tambahan. Ni jenis-jenis riba. So kita kena tahu juga dia ni jenis apa? Riba fadl ke, riba nasi'ah ke, riba iyad. Dulu aku belajar sebab nak ambil periksa. So tak hadam sangat. Kan. So kalau nak rujuklah pakar-pakar muamalah. Saya bukan pakarnya. Tapi rujuklah mereka. Tanyalah pada mufti. Kalau macam soalan-soalan tuan-puan ni, kumpulkan buat
item. Ni soalan pertama. Soalan kedua, minta pejabat mufti jawab ikut soalan. Barulah. Okey. Boleh dapat kefahaman-kefahaman baru. Sama juga kalau kita beli, kalau kita barter kan, sistem barter, kita beli kurma. Saya ada kurma grade B. Tuan-puan ada kurma grade A. Kita kena tukar 1 kilo. Dia bukannya kurma grade A 800 gram, kurma grade B 1 kilo. Tak, dia kena sama. Mestilah sama kuantiti. Sama kuantiti. Jadi sama macam RM2 kertas, tukar dengan RM2 shilling. Kuantitinya itu sama. 10 kilo beras A mesti ditukar dengan 10 kilo beras B. Kan kita ada beras tempatan, orang tu ada beras import. Kena tukar 10 kilo. Sebab bila ada penambahan, itu kira riba menindas. Tapi kok logik, engkau pakai beras tempatan kok nak tukar dengan aku beras import. Beras import ni lebih berkualiti. Kan? Tapi itulah hukumnya. Allah tanya, kau nak ikut? Itu item ribawi. Cara urus niaga item ribawi. Sebab tu Forex tu dikira haram kerana dia melibatkan item ribawi. Apa dia? Nilai mata wang. Itu item ribawi. Dahsyat. Sana jika kontra payment, ada barang lama jumlah 1,000, beli barang baru harga 2,000, jadi perlu tambahannya 1,000 je. Itu tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Kita cuma tambah. Kita tidak punter. Itu ada penindasan ke? Tidak. Tak. Item ribawi ni kalau tak salah ada 8. Ada 8. Syarat pengurusan dia kena serentak, yadun biyad, serentak, dan juga dia kena, ni tuan-tuan boleh rujuk kat sini. Jenis-jenis riba. Rujuk mufti wilayah. Tentang hukum boleh rujuk mufti wilayah. Dia kalau nak diikut perbahasan ulama panjang. Tak larat kita nak baca. Tapi Allah berikan kita peluang melalui pejabat mufti wilayah untuk dapatkan maklumat tu dengan ringkas dan mudah faham. Dengan ringkas dan mudah faham. So begitulah bila Allah kata fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kita tak nak tinggalkan aktiviti ini, maka bersedialah untuk berperang dengan Allah dan Rasulnya. Dan kalau kamu bertaubat wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, kamu tetap dapat modal harta kamu tu, la tazlimuna wa la tudlamun. Allah tutup perincian tentang riba ni dengan jangan menzalimi. Kamu tidak menzalimi dan kamu tidak dizalimi. Kamu tidak menzalimi dan kamu tidak dizalimi. So, besok malam kita akan sambung ayat 280 sedikit lagi tentang riba. Tentang riba ada 2 ayat lagi tentang riba dan harta. Kemudian kita masuk ayat terpanjang
ayat hutang. Ayat hutang. Wallahu alam, kembali kepada moderator. Alhamdulillah. Ustaz nak buka soalan ke? Boleh? Boleh? Silakan. Siapa nak tanya? Kak Farhana ke? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya Ustaz, macam kita ada sedikit wang dan macam kalau seorang adik kita susah, dia minta pinjam lah, kita pun bagi. Macamlah 2 tahun dia tak bayar, kita minta lah duit kita tu, kita perlu duit kan. Bila kita minta, dia bergaduh dengan kita lah Ustaz. Gaduh dengan kita tak ada pecah riba pun Ustaz. Lepas tu dia gaduh dengan kita, sampailah ni dia macam marah lah, dah 10 tahun pun marah lagi Ustaz. Sedangkan dia seorang orang tabligh yang tahu agama. Saya pun tak kisahlah Ustaz, saya tak cah riba. Masa tu saya nak duit, saya minta lah. Dia bagi Ustaz, tapi bermusuh. Hingga kini, dah 10 tahun dah Ustaz, saya pun buat dia cakap, saya cakap lah. Dia tak nak cakap, saya diam. Saya pun fikir Ustaz, dosa kan Ustaz, tak bercakap ni kan. Saya minta hak saya. Betul, 3 hari je Allah bagi. Saya minta hak saya kan. Salah ke Ustaz saya minta hak saya. Dia kata dia susah lagi. Tapi kita nak tunggu dia senang. Sekarang pun dia senang Ustaz. Sekarang bila dia senang, dia sombong dengan kita. Aku tak kisahlah. Kau sombong-sombong lah. Kaya kau ni rezeki. Itu Allah dah bagi. Saya macam tu je. Saya senang Ustaz. Tapi saya fikirlah Ustaz. Adik-beradik tak elok macam tu kan Ustaz. Itu ujian ujian adik-beradik, ujian hubungan adik-beradik. Kadang-kala ada baiknya untuk kita reserve, tahan diri daripada bantu adik-beradik kalau hasilnya jadi macam ni. Kita kadang serba salah juga. Nak bantu, dia pinjam, Kang dia tak bayar, kita pula susah. So, saya mengamalkan macam ni. Kalau ada adik-beradik nak pinjam, katalah dia nak pinjam 100. Saya bagi separuh. Saya bagi separuh daripada apa yang dia nak, supaya kalaupun dia tak dapat nak bayar, saya tidaklah getun sangat. Kalau dia nak pinjam 5,000, saya bagi separuh, 2,500, 2,000 ke. Kalaupun dia tak dapat nak bayar, saya tidaklah terasa sangat. Kita bagi amount yang kalau dia tak bayar pun kita tak terasa sangat. Dan kadang-kala bila kita dah bagi tu, kita naklah dia bertanggungjawab untuk bayar balik. Dan bila kita minta bayaran, dia pula rasa macam kita tak faham dia, tak faham kesusahan dia. Itulah punca dia. Punca yang dia tak nak bercakap, punca gaduh. Sebab dia rasa kita tak faham dia. Sedangkan dia tak pernah berusaha untuk faham kita pula. Kita pun susah. Getun tu apa? Alamak, macam mana nak terang getun ni? Aku pun tak tahu getun. Terkilan. Terkilan. Jadi selepas daripada ni, bila kita dah dapat pengalaman mungkin daripada kita sendiri atau daripada orang lain, bila orang nak pinjam, Quran menyarankan untuk kita tulis. Quran menyarankan kita untuk tulis. Tulis, dapatkan saksi 2 orang dari pihak dia, 2 orang dari pihak kita. So dia punya sebab kita tak nak risiko-risiko macam ni lah, 2 tahun tak bertegur kan, walaupun pada dasarnya kita kata dia tahu agama, tapi tahu sahaja belum cukup kalau dia tak mahu ikut agama kan. Jadi apa yang disarankan oleh Quran itu, selepas ni kita belajar dan kita ikut supaya kes-kes tak bertegur ini tidak lagi berulang. Dan untuk kes puan ni tadi,
dah 2 tahun tak bertegur macam tu, sebenarnya kita boleh cuba untuk buat inisiatif. Kita sendiri yang mulakan perdamaian. Kita bukan kira dia adik, dia kena ngadap aku, tak. Kita mulakan langkah-langkah perdamaian. Contohnya, tak perlu pun kita kena jumpa bercakap, tak. Kita mungkin hantar hadiah misal kata. Atau hantar sesekali macam hari Minggu macam ni kan. Bukan kita tak tahu alamat rumah dia. Mentang-mentang kita dah boycott Grab, kita tak guna Grab, kita guna My Bekal. Hantar lauk ke rumah dia, belikan hantar lauk ke rumah dia. Lepas tu, macam mana dia tahu kita yang bagi? Kita buatlah 2-3 kali. Kali ketiga tu baru kita letak dekat nama pengorder tu nama kita. Lalamove ke. Supaya dia rasa, kakak aku masih ingat aku. Macam tu je, tak perlu bercakap pun. Macam tu je. Kan sebab bila dah 2 tahun ni, itu satu tempoh yang sangat lama. Yang dibenarkan oleh agama pun 3 hari tak bercakap. Sebab dia berisiko dua-dua masuk neraka puan. Dua-dua masuk neraka. So kita tak naklah ambil risiko tu. Jadi kita kena buat inisiatif tu. Ya, dia mungkin tak peduli dah. Tapi Allah lihat inisiatif kita. Dia mungkin tak peduli, tapi Allah lihat inisiatif kita. Kita nak berbaik ni bukan kerana perangai dia pun. Bukan kerana dia pun, tak. Kerana Tuhan. Kerana Tuhan. Moga kita punya usaha sedikit tu Allah lihat dengan kasih sayang dan Allah mudahkan untuk kembali berdamai. Wallahualam. Terima kasih Ustaz, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya ni, kalau misalnya kita memegang duit tu untuk perbelanjaan dalam tempoh 1 tahun, kita masukkan dalam akaun kita. Duit tu masukkan dalam akaun kita. Apabila duit tu dah selesai dibelanjakan, adakah kita kena tambah sedikit? Sebabnya kalau kita simpan dalam bank kan ada dia punya dividen kan. Okey. Adakah kita perlu tambah sikit nilai daripada nilai yang kita masukkan awal tadi? Selepas kita uruskan semua, maksudnya dalam setahun tu duit tu dah habis. Contohnya 12,000 dah habis. Lepas tu sebab kita masuk dalam akaun kita, adakah kita perlu tambah ikut peratus, kalau macam bank tu dia bagi dalam 2.5% ke, kita tambah duit kita sendiri. Sebab takut termakan duit. Sebab benda tu kan kita dapat dari orang, contohnya dalam 12,000, kita dah belanjakan habis 12,000, adakah kita perlu tambah nilai yang dividen tu sendiri? Kita tak tahu pun bank tu bagi berapa, kita tak tahu. Lazimnya bank-bank ni dia akan ada penyata keuangan dia setiap tahun. Dan daripada penyata tu dia ada mention, dia kadang masuk bulan ataupun mungkin ikut tahun. So daripada penyata tu dia ada mention lah berapa banyak yang dimasukkan. Dan selalunya kalau akaun-akaun akaun simpanan ni, kalau bawah daripada 100,000, DP nilai tu tak adalah besar, mungkin sekitar berapa, RM1, RM2, RM10 mungkin. Jadi kita boleh je buat lamsam, tak perlu tambah dalam akaun tu. Apa yang kita perlu buat ialah, kalau kita nak membersihkan akaun tu, pertama bayar zakat. Bayar zakat sebab dah cukup haul kan. Yang kedua, kalau nak bersihkan, kita ambil sedikit portion daripada nilai yang kita peruntukkan tu, kita beri sedekah. Sebab kita tak nak, Duit tu dia orang. Duit tu untuk perbelanjaan 1 tahun, memang kita belanjakan untuk orang lah.
Jadi kita nak ambil sebagai zakat tu maksudnya kita pakai duit kita sendiri lah kan? Ya. Oh, okey. Tapi dia tak terkumpul setahun. Maksudnya mula dapat 12,000, kemudian Januari dia akan habis banyak ni. Dia maksudnya tiap-tiap bulan tu akan semakin berkurangan lah, tinggal kosong lah. Ya. Okay. Kalau macam tu dia tak cukup lah haul 1 tahun, tak perlulah bayar zakat. Tapi untuk langkah berhati-hati, kita berilah sedekah. Oh, okey, itu sedekah tak lah. Tapi nilainya tu ikut nilainya terpulang pada kita. Nak beri lebih pun boleh. Kalau nak ikut apa yang bank tawarkan tu pun boleh. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Silakan Kak Fana nak tanya tak? Tadi macam ada tulis kat chat. Tak dah baca ke belum? Kena scroll. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada hamba Allah ni, mak bapak dia suka paksa dia buat loan. Dulu dia buat lah sebab dia takut dipanggil anak derhaka kan, sebab diorang senang-senang je label. Tapi bila dia dah belajar, dia nak elak buat lagi, dia jarang jumpa, jarang telefon. Berdosa ke dia sebab mak bapak rindu kat dia? Tapi bila bertelefon je akan ingatkan lagi suruh buat loan. So nak tahu itulah. Terima kasih. Okey. Tentang mak bapak yang suruh anak buat loan untuk kepentingan mak bapak, benda itu tak wajar. Tak wajar sebab dia bukan alasan mak bapak, aku dulu dah bantu kau sekolah, sekarang kau pula kena bantu aku. Tidak. Agama tidak pun menyatakan macam tu. Lebih-lebih lagi kalau loan yang dibuat itu bakal menyusahkan anak. Sebab agama kita menyatakan anak itu sebagai amanah. So, kita membesarkan anak bukan dengan impikan nanti anak aku dah besar dia pula tolong aku. Tak. Kita besarkan anak kerana Allah yang suruh kita jaga anak dengan baik sebab dia amanah. Dan bila kita dah berjaya jaga dia dengan baik, kita mengharapkan Allah yang akan jaga kita kelak. Bukan anak tu. Anak tu tetap makhluk. Kan salah kalau saya pinjam motor orang, kemudian saya bertubi-tubi minta upah jaga tu daripada motor. Patutnya saya minta upah jaga tu daripada owner motor. Bukan motor tu. Motor tu boleh buat apa? So kalau dia paksa anak buat loan dan anak pula susah dan sukar, anak boleh menolak. Boleh bagi tahu saya tak nak buat sebab saya sendiri pun susah dan sukar. Dan kalau mak bapak sebut derhaka, kan, suka-suka nak sebut derhaka, boleh kenalkan dia dengan beberapa ayat yang lain. Contoh, ayat dalam surah Ahzab. Dengar macam, Ahzabnya. Tak, surah Ahzab ni surah tentang peperangan, perang Ahzab. So antara ayatnya Allah pernah sebut begini. Dia ayat tu tak direct kepada apa yang kita jawab, tapi dia punya gist tu lebih kurang sama. Wa ma ja'ala ad'iya'akum abna'akum. Allah tidak jadikan apa yang kamu panggil itu sebagai anak dan dia jadi anak kamu. Itu hanya omong-omong kamu sahaja. Latar belakangnya ialah Zaid ni hamba Nabi. Tapi kerana rapat dia dengan keluarga Nabi sehingga orang-orang dekat keliling memanggil dia sebagai anak Nabi. Jadi apa yang berlaku ialah sampai ke tahap Nabi memanggil dia Zaid bin Muhammad. Kan macam betul-betul anak sedangkan anak angkat.
Plus sebelum tu dia jadi hamba Nabi. Lagipun Nabi tak ada anak lelaki. Lalu Nabi jaga Zaid dengan sangat baik sehingga orang memanggil dia sebagai Zaid bin Muhammad. Lalu Allah kata, apa pun kau panggil, dia tak menjadi apa yang kau sangka. Kau panggil dia anakmu, dia takkan jadi anakmu kalau dia tak ada hubungan tu. So sama juga dengan mak bapak yang salah menanggap amanah boleh membalas jasa. Suruh buat loan, anak tak mampu nak buat loan, oh cap anak derhaka. Tak, anak tu takkan jadi derhaka. Sebaliknya, perkataan derhaka itu boleh kembali kepada mak bapak bila mak bapak menyusahkan, menzalimi anak. Bukankah Umar pernah kata, mak bapak boleh jadi derhaka kalau dia beri nama anak, nama yang tak semengah sehingga memalukan anak itu di kemudian hari. Ingat, anak je boleh jadi derhaka. Tak, mak bapak juga boleh jadi derhaka. Kan? So, anak yang menolak permintaan yang bukan-bukan dari mak bapak, itu bukan derhaka. Tapi dalam masa yang sama, anak perlu kekal beri layanan yang top notch pada mak bapak. Cara menolak bukannya menolak macam kita tolak ajakan kawan. Tak maulah. Terangkan betul-betul. Jelaskan. Kalau boleh datangkan fakta. Kan mak, gaji saya 5,000. Saya punya perbelanjaan macam ni. Tulis, lukis. Bukan cakap dia, tulis. Tunjuk, ini hutang saya begini. Saya pernah belajar dulu hutangnya macam ni. Kemudian hutang kereta saya macam ni. Rumah saya macam ni. Isteri saya punya gaji macam ni. So bila mak suruh saya buat loan begini, saya rasa macam berat sangat ni mak nak komit. Tinggal pula dekat dekat ibu kota. Dengan parkingnya lagi. Kan? So sekarang ni, mak memang nak saya susahkan atau macam mana? Kan lagipun, mak dah tua. Duit banyak-banyak ni untuk apa mak? Kan? Duit banyak-banyak ni untuk apa? Tiap bulan saya bagi. Mak nak saya suruh buat loan ni untuk apa? Besarkan rumah. Jangan-jangan besok mak mati mak. Atau saya mati. Hutang yang dibuat ni. Itu kalau nak berbahasa kasar lah. Tapi yang perlu diingat ialah hubungan anak dengan mak ataupun dengan bapa. Dia bukannya hubungan absolut. 100% kau kena taat mak bapak. Tak. Dan mak bapak dia bukan ada kuasa veto menentukan kau anak derhaka. Tak. Tidak. Pertimbangannya tu lebih besar. Gitu. So, bekas student akak ada pinjam duit. Kejap yang Khairul Haruin tu dulu. Bekas student akak ada pinjam duit 7,000 untuk baiki kereta. Balik kampung. Akak beri sebab akak tahu dia dari keluarga berada. Dia tak dapat nak minta duit dari keluarga dia. Dah lebih 7 tahun. Dia pinjam 7,000. Lebih 7 tahun dia tak bayar. Akak pernah minta dulu tapi akak yang dimaki hamunnya. Sedangkan dia kursus agama untuk jadi seorang ustaz dulu masa pinjam tu. Siap blok akak. Siap blok lagi sekarang ni. Apa perlu akak buat? So, akak dalam keadaan orang yang dizalimi. Doa orang yang dizalimi ini makbul kak. Sekarang ni akak ada pilihan yang sangat banyak. Setiap hari akak boleh doakan, Ya Allah masukkanlah dia dalam neraka. Boleh? Atau Ya Allah hilangkanlah keberkatan daripada hartanya selagi dia belum bayar duit aku dulu. Ya Allah kerana dia bayar dulu sampai ke sekarang 7 tahun aku menderita Ya Allah. Aku susah dan aku sukar
malah dimaki hamunnya. Engkau matikan dia dalam keadaan tidak beriman, ya Allah. Boleh? Tapi adakah itu semua menyelesaikan masalah? Atau akak boleh doa macam ni, ya Allah, kau beri dia kemurahan rezeki, kesedaran hingga dia boleh bayar duit aku 7,000. Ya Allah, kau berkatilah rezeki dia sehingga dia boleh bayar pada aku duit 7,000. Doa makbul kot. Dan doa makbul ni Allah tidak beri tempoh. Berapa lama makbul tu? Selagi kita rasa kita dizalimi, doa kita makbul. Akak sudah ada doa makbul yang boleh diguna bila-bila masa. Hebat tak? Setakat 7,000 boleh beli nilai doa makbul tu? Memang tak lah. Tapi kerana 7,000 tu, Allah beri kita peluang untuk dapat doa yang makbul. Now you choose. Kan? Silakan Puan Farhana. Macam ada soalan tambahan? Tak, saya cuma fikir maknanya dia tak perlulah nak takut dengan perkataan derhaka tu kalau dia tahu di mata Allah dia dah cuba buat yang terbaik. Macam tu lah. Betul? Yeah. Dia tak perlu takut pada perkataan derhaka. Itu Alhamdulillah. hanya zalikum qaulukum bi afwahikum. Itu hanya omong-omong mereka saja. These are only your baseless assertion. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Sama-sama. Ada lagi soalan? Ustaz, Assalamualaikum. Dalam kita untuk memberi hutang, salahkah kita jika kita melihat prioriti? Contoh, dia orang luar, lepas tu kita bila dia minta hutang, kita fikir dia berjauhan daripada kita dan lagi satu kita akan susah nak minta balik sebab dia jauh kan. Lepas tu kita fikir, kita kenal family dia ada lagi orang yang lebih berada dan kita pula bukan orang yang maksudnya lebih lah. Kita perlukan family kita juga untuk kita memberi bantuan. Macam contoh kita perlu nak bagi bantuan kat adik-beradik kita ke ni kan. Bermakna kita sebab duit kita tu pun macam cukup-cukup. Kita perlu tolong adik-beradik kita juga. Sedangkan dia minta hutang daripada kita, dia orang yang jauh dan kita tahu di sekeliling dia ada orang lain yang berkemampuan. Tapi kita cakap cara baiklah. Kita akan cakap minta maaf, duit tak berapa cukup. Ada nak guna lain. Boleh kan Ustaz macam tu? Boleh. Sebab kita ada prioriti lain. Kita ada keutamaan lain. Boleh. Sebab Terima kasih Ustaz. nak beri hutang ni atas kita. Kita nak bagi atau tak. Kesanggupan kita untuk bagi atau tak. Tapi semuanya akan kembali pada pertimbangan kita. So kalau kita dizalimi, scammer tu kan dizalimi, itu boleh dikira doa yang dizalimi lah tu, doa yang makbul kerana dizalimi. Orang tu dah ada rezeki lah sekarang. Kalau begitulah keadaannya, maksudnya kita kembalikanlah urusan dia tu pada Allah. Dia mungkin lupa, mungkin tak ingat, mungkin dia rasa benda tu kecil, engkau cikgu, kau kena tolong aku kot. Kalau begitulah rasa dia bertindak, kita doakan yang baik-baik je lah untuk dia agar Allah terima apa yang dia buat. Sebab boleh jadi pada hari pembalasan kelak, Allah akan hakimi dengan seadil-adilnya. Kalau dengan nilai 7,000 itu dia boleh menjadikan hidup orang lain tertekan, lungsing, maka amal baik dia
akan menjadi galang ganti dengan nilai 7,000, dengan nilai 7 tahun, dengan nilai maki hamud yang dia beri. Walaupun dia ada PhD, itu tidak menjamin ilmunya itu bermanfaat. Walaupun dia ada PhD, itu tidak menjamin dia menggayakan gaya hidup Islam. Tak. Tapi apapun, kita doakanlah agar dia benar-benar bertaubat sebelum dia kembali pada Allah. Jika tidak, kesan dia di akhirat nanti sangat besar. Kalau love scam boleh dikategorikan sebagai dizalimi ke Ustaz? Dizalimi lah. Dia memainkan perasaan. Dia memainkan perasaan. Ustaz nak tanya satu soalan boleh? Boleh. Ustaz nak tanya macam ni. Kalau dulu-dulu kita pernah, bukanlah kata berkecimpung dengan riba. Tapi kita ada buka akaun bank dengan yang non syariah. Lepas tu kita ada buat loan pun yang bukan non syariah. Tapi macam mana kita nak buat? Macam sekarang ni loan tu saya dah selesaikan lah. Cuma akaun bank tu saya masih lagi maintain Maybank yang non syariah sebab tapi sekarang ni pun dah tak bekerja, pun dah tak aktif loan, tak adalah apa-apa banyak transaksi sangat. Perlu ke saya nak tukar, nak buka bank account lagi kepada yang syariah account ataupun macam mana Ustaz? Pandangan Ustaz? Saya tak naklah nanti apa amal kita yang dah buat ni kan berkekalan kan yang riba-riba yang lama tu. Tu satu. Yang keduanya, yang benda-benda yang kita dah buat yang lama-lama tu macam mana kita nak menyucikan diri kita Ustaz? Supaya kita hidup mati kita dengan tenang kan? Terima kasih Ustaz. Okay. Untuk akaun bank, Maybank terutamanya, dia dah ada Maybank Islamik. Kalau sebelum ni kita tak ada pilihan. Sebaiknya kita tukarlah akaun Islamik tu. Walaupun mungkin kita dah tak banyak transaksi. Tapi untuk menenangkan hati. Yang kedua, tentang dosa-dosa silam kita. Tak kira apa pun jenis dosa. Untuk kembali, untuk kita sucikan balik, cuci balik dosa tu, tak ada jalan lain melainkan dengan jalan taubat. Taubat ni apa? Kita berhenti buat segala bentuk salah dan kita perbaiki semampu kita apa yang kita pernah buat salah tu. Kalau kita sebelum ni kesalahan kita suka buat helah, menipu misal kata. Berhenti jadi orang macam tu dan cuba kawal maklumat yang kita berikan dan sebarkan. Kalau sebelum ni kita jenis suka tinggi-tinggi suara dekat dengan keluarga dan suami, dengan isteri ke, berhenti buat benda tu dan cuba ubah pendekatan berbeza. Kan banyak kesalahan-kesalahan silam kita. Cuma apa yang Allah nak kita buat ialah bertaubat. Taubat bukan sekadar ungkapan istighfar, melazimi ungkapan istighfar, tetapi kita berhenti buat benda tu, menyesali dan kita ubah gaya hidup baru. Kita ubah cara hidup baru. Itu lebih menenangkan dan mendamaikan. Tentang dosa-dosa silam, bila kita berhenti, Allah boleh buat yang dosa silam tu sama ada. Pertama, Allah boleh hapuskan semua. Pertama, Allah boleh hapuskan dosa. Hapuskan dosa ni macam mana? Katalah kita ada list. List tu terdiri daripada bilangan. List tu terdiri daripada bilangan nombor berapa dosa tu. Kemudian perkara, dosa apa yang kita buat.
tentang kemudian nilai. Berapa nilai dosa tu? Kan? Kalau diampunkan, kalau maksud diampunkan, bilangan dan perkara tu masih kekal dalam kita punya buku catatan, tetapi nilai dosa tu sudah dihapuskan. Itu maksud ampun. Allah ampunkan maksudnya boleh jadi beban dosa tu dah tak ada. Tapi apa yang kita buat tu masih tercatat. Itu ampun. Ada lagi satu jenis, Allah hapuskan dosa tu. Maksud hapuskan, apa yang kita buat tu langsung dah tak ada catatan dalam buku amal kita. Ini lebih dahsyat kan? Kan kita setiap hari akan dicatat kanan atau kiri. Buku catatan kiri ni tentang dosa. Mengumpat, tengok aurat, gaduh, tak bertegur sapa, kan makan riba. Ada catatan tu, catatan. Sekarang ni bila dihapuskan, catatan tu pun dihapuskan. Itu jenis kedua. Jenis ketiga, catatan dosa ini Allah convert. Allah convert jadi nilai-nilai baik. Asalnya catatan tu dekat belah kiri, Allah convert, letak belah kanan. Itu cara yang ketiga. So dosa-dosa silam kita, dia boleh jadi beban berat kalau kita tidak bertaubat. Dia boleh jadi diampunkan kalau kita bertaubat. Dia boleh jadi dihapuskan kalau kita bertaubat. Dan dia boleh jadi Allah tukar menjadi kebaikan kalau kita bertaubat. So tak ada jalan lain melainkan jalan taubat. Nah, sekarang tugas kita macam mana kita nak kekal bertaubat. Wallahu a'lam. Ustaz, tadi Bonda ada chat tadi. Ustaz dah baca ke? Saya pun lupa. Okey, Ustaz, macam mana orang yang kena scammer tu dizalimi, ia kan boleh didoakan macam Ustaz ajar tadi? Betul? Boleh? Boleh. Dia dizalimi. Bagaimana pula kalau kes isteri yang curang, suami yang curang? Perlu mengaku ke walau dah bertaubat? Tak perlu buka pekong di dada, tak perlu. Kita curang dan tak kantoi. Kantoi tak kantoi ni sama ada Allah nak tutup atau buka je aib kita kan. Kita buat dosa, orang lain tak tahu. Kan itu maksudnya Allah tutup aib kita. Allah tutup aib kita. Kita tak kantoi itu sebab Allah tutup. Kalau Allah buka, kantoi. Allah tutup. Sekarang ni kita sengaja nak buka. Apa salah? Kan? Sekarang ni kita sengaja nak buka. Kenapa perlu mengaku? Nak mengaku dengan Tuhan. Mengaku, ya Allah aku salah. Aku buat dosa. Dan sekarang aku bertaubat. Tak perlu mengaku pada pasangan. Mengaku depan Allah. Sebab Allah dah tutup aib kita. Tak perlu buka. Gitu. Taubatnya mengaku pada Allah dan menyesal. Perbaiki hubungan yang ada. Wallahu a'lam. Habislah soalan dekat chat. Banyaknya soalan ini, Masya-Allah. Ustaz kita dah bagi masa. Ustaz okey ya? Ustaz dah makan tak apa, okey dah tu. Ada lagi tak? Jemaah, kalau tak ada saya tutup. Sekejap. Semua dekat chat dah baca Ustaz Okey. Baik, kalau tak ada, sekejap. Best, betul.
Lepas ni Ustaz boleh PM apa Kak Masruha ya tentang bayaran. Sebab banyak soalan dalam masa ni, insyaAllah. Tak baik Okay, hati Allah kebalas. Don't mention it. saja melawak je. Okay, kalau tak ada kita tutup Boleh. Baik. Boleh. Okay. Alhamdulillah, insyaAllah. Seronok hari ni jemaah semua soalan dah terjawab nampaknya. Mudah-mudahan terjawab apa yang ditanya. Besok jangan lupa. Besok Alhamdulillah, pagi jangan lupa saya suka ayat Ustaz tadi. Jam berapa Ustaz? Apa tu? Jam 7. Ada satu soalan lagi. Silakan Ustaz. Ada apa? InsyaAllah. TV Hijrah, Mira. Ustaz masuk TV. Oh, okay. Bagi link. Silakan. TV dekat TV, keluar TV. Saya tak ada TV Hijrah Ustaz. Tak ada. Tak ada di TV, di telefon ada. Boleh buka di telefon. Telefon ada boleh. Telefon boleh link. Boleh buka di telefon. Ada Tadi satu ada lagi buat soalan Alisan Ustaz. tanya. Boleh. Ya betul. Jam 7. 7 petang, 7 malam. Pagi. Oh, Pagi kita ada kuliah. buka dua. Buka kat tab. Kuliah buka kat Kita tab. buka dulu. TV kan boleh record. Boleh tengok TV. Okey, silakan Puan. tinggalkan GNI ya. Pukul 10 dah. Bagilah roh Ustaz Rihat. Tak, soalan last tadi. Puan, silakan. Dah hilang. Tak jadi nak tanya. Saya nak tanya Tak apalah. Ustaz. Saya tanyalah soalan last. Ya, baik. Silakan Puan Intan. Ustaz, Assalamualaikum. Adakah dosa-dosa yang kita tak minta ampun tu akan jadi musibah pada diri kita? Terima kasih. Adakah dosa yang tidak diampunkan akan jadi musibah? Dosa itu akan, pertama dia tak ada nilai. Dosa ni dia tak ada nilai. Kita nanti akan ditimbang amal kan. Yang ada nilai ialah amal. Dosa tak ada nilai. Tapi setiap dosa itu Allah minta kita bertanggungjawab. Ya, ada telur tu makan. Kau kat mana? Setiap dosa itu Allah minta kita bertanggungjawab. Kalau dosa itu, katalah kita buat satu dosa menipu lah misal kata. Dosa menipu. Maka hukumannya, kita buat gambaran macam ni lah. Dosa menipu hukumannya di akhirat dipotong lidah. Contohnya, dosa menipu di akhirat nanti dipotong lidah. So, menipu tu kita tipu pada siapa? Kalau kita tipu pada isteri, itu level dia berbeza. Dengan kita tipu pada mak bapak, level dia berbeza. Kita tipu pada kawan, level dia berbeza. Kita tipu pada masyarakat, level dia berbeza. Katalah kita berucap dan kita tipu, yang mendengar pada waktu itu 100 orang. Daripada 100 orang, 100 orang tu sampaikan kepada 1000 orang. Daripada 1000 orang tu sampaikan kepada 10,000 orang. Setiap yang disampaikan itu akan kembali minta kita bertanggungjawab. Each and everyone. Each and everyone. So cukup ke dihukum 1 kali potong lidah? Tak cukup. Dia kena potong lidah, kemudian lidah tu bersambung balik, potong lagi, lidah tu sambung balik. Berapa lama? Berapa banyak hasil tipuan kita? 1 kali tipu. 1 perkataan. Perkataan kedua, tipu juga. Berapa ramai yang kena tu? Berapa kali potong? Kalau dia menipu 5 tahun,
1 penggal, 2 penggal, 3 penggal, dan dia tak bertaubat. Itu baru dosa tipu. Dosa khianat lain. Dosa menindas lain. Dosa zalim lain. Adalah kategori-kategorinya. Sebab tu catatan buku amal kita ni sangat detail. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak tinggal sekecil-kecil perkara hingga ke sebesar-besar perkara. Kalaulah satu dosa itu dihukum 1 kali untuk 1 orang, untuk 1 ciri, bagaimana dengan banyak kali kita buat dosa, ramainya orang yang terlibat. Maka kalau kita bertaubat, kita sedang menempah kebinasaan selama-lamanya. Gitu. So tentang dosa jangan buat main. Di dunia lagi ada banyak pintu yang boleh ditutup hanya kerana dosa. Antara lain pintu ketenangan dan pintu keberkatan. Sebab dosa yang kecil, katalah kita menanggap dosa tu kecil je ni kan. Kecil macam mana? Kita tidak tidak tunaikan janji beli lollipop pada anak. Kan kecil. Benda tu kecil je. Tapi dosa yang kecil itu bila ditumpuk-tumpuk, bila dihimpun-himpun, dia akan jadi dosa besar. Nilainya, kita sedang melakukan dosa besar kalau tak bertaubat. So melihat anak, dia bukan sekadar boleh digula-gulakan. Tidak. Allah nak kita lihat anak, nilaikan ada pertimbangan dosa dan pahala pada tubuh kecil itu. Wallahu a'lam. Kalau kita macam tadi Ustaz bagi contoh tipu anak dengan lollipop kan. Tu masa dia kecil. Esok masa kita dah tua yang lebih kurang macam dia yang tak yang tak boleh bergerak ke apa, dia pun macam gula-gulakan kita, dia benda tu akan jadi balik tak? What you give you get back je. Boleh jadi. Boleh jadi. Sebab dia ada konsep kafarah. Kalau tak berlaku, alhamdulillah, ya mungkin kita berjaya menghasilkan ataupun mendidik anak supaya dia dapat taat pada kita. Namun bila tidak seperti yang kita impikan, cuba kenang balik apa kesan-kesan cara didikan kita pada anak dahulu sehingga menjadikan dia seperti mana sekarang. Ustaz, tapi Ustaz bila bab macam tu, bila contoh jadi kat ibu bapa kita kan, jadi macam kita sebagai anak yang telah belajar, jadi kita berhak kan kita mendoakan semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa mak ayah kita dan kesilapan dia yang dulu-dulu tu sebab dia kurang ilmu dulu kan. Semoga Allah Ta'ala tak balas balik. Kita macam kita sebagai anak kita kena sentiasa berdoa lah. Kan Ustaz kan? Betul. Sebaiknya macam tu. Dan sebenarnya tak kala si anak mendoakan mak bapak, dalam masa yang sama malaikat mendoakan anak itu untuk dapat seperti mana yang anak tu doakan mak bapak dia. Kita mendoakan mak bapak bukan semata-mata dia akan dapat manfaat. Doa itu akan kembali pada kita. Doa itu akan kembali pada kita. Kan Allah sebut dalam surah Isra, mengingatkan kepada Yahudi, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat
pada level cemerlang, kecemerlangan itu akan memberi manfaat dan kembali padamu. Wa in asaktum falaha. Tapi kalau kamu buat teruk, kamu akan dapat balasannya. So, kalau orang buat kita, mak bapak kita dulu, kan, tak dapat pendedahan macam ni, dia hanya dengar hearsay, kita pula dah belajar, maka suatu bentuk kewajaran bagi anak-anak yang sudah tahu merubah cycle tu. Merubah cycle tu. Tak kisahlah dia didik kita dulu macam mana, dengan penuh kekerasan ke, dengan penuh ugutan, kita jangan ulang cycle yang lama. Dan kita mohon agar dengan pengetahuan kita yang baru, dengan usaha kita untuk bina cycle yang baru, dalam masa yang sama memberi bekas dan kesan kepada mak bapak kita terdahulu, dan moga Allah ampunkan dosa-dosa mereka kerana ketidaktahuan itu. Kerana tak tahu. Kita yang tahu jangan termasuk dalam lembah dan jurang yang sama. Moga mereka diampunkan. Saya ada kawan satu kelas dulu. Dia baru-baru ni dia call. Dia tanya, mak aku baru meninggal 2 minggu. Ada tak cara untuk aku bayar ke ataupun ganti solat dia? Sebab aku tahu sepanjang hidup dia, aku nampak dia jarang solat. Ini anak yang baik ni, anak yang baik. Dia tanya, ada tak cara? So kita nak jawab macam mana tuan-puan? Solat tak ada cara lain untuk kita ganti, melainkan kita sendiri kena buat solat tu. Dan tak ada istilah aku gantikan solat mak bapak aku. Tak ada. Kan luluh hati kita nak beri nasihat pada kawan tu. Kalau puasa boleh ganti, solat tak? Dia tanya, boleh tak aku sedekah ke apa ke sebagai ganti solat mak aku? Atau aku tolong solat ke? Saya terpaksa jawab. Bukan terpaksa, saya beritahu jawapan sebenar. Tak ada cara. Tapi jangan putus asa. Terus doakan. Terus doakan agar Allah ampunkan dosa dia. Terus doakan agar Allah ampunkan dosa dia. Jangan putus asa. Dia dah meninggal, itu urusan dia dengan Allah. Kita anak, kita boleh terus doakan. Boleh. Satu untung kita membina anak yang soleh. Bukannya dengan membina anak supaya dia boleh buat loan untuk kita jadi hidup macam Mat Saleh. Kan? Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Saya dah terjawab dah semua soalan ni, Masya Allah. Belajar masa dah. Kesian Ustaz. Okey. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan jazak. Banyak kita dapat hari ni, Masya Allah. Mudah-mudahan membuka mata kita, minda kita, hati kita. Sekiranya kita pernah terbuat silap, terjebak dengan riba, berhenti bertaubat dan ubah cara hidup baru yang lebih baik. Semoga kita menjadi hamba Allah yang dikasihi. Amin ya rabbal alamin. Saya suka kata-kata Ustaz tadi. Yang nampak bertambah belum tentu berkat. Yang nampak berkurang boleh jadi keberkatan, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Kuliah akhir kita hari ini, kuliah maghrib bersama dengan Al-Farid Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa, pensyarah ITM pada pukul 8 malam hari ini dengan terjemahan Al-Minahu As-Saniyah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman. Terima kasih kepada semua jemaah yang dikasihi, yang sudi berinfak di tabung Gemenur Iman. Teruskan berinfak. Mudah-mudahan kuliah-kuliah dapat diteruskan, dapat dijalankan. Hanya Allah saja dapat membalasnya.
Ustaz, mohon Ustaz doakan umat Islam di Gaza, Palestin dan kita semua insyaAllah di hujung nanti. Ustaz, saya mewakili Gubernur Iman mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita, besok bersama lagi insyaAllah. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Ahli Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah, doa dan menutup majlis. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, wahai Tuhan, seperti mana dahulunya Musa pernah dibantu olehmu menghadapi Fir'aun, penguasa yang kejam dan zalim, maka kami mohon padamu ya Allah, agar engkau bantulah sahabat dan saudara kami di Palestin daripada bentuk kezaliman dan penindasan yang dilihat tiada berkesudahan. Ya Allah, wahai Tuhan, kami tahu bantuanmu menjadi begitu misteri dan kadangkala kami dengan terhadnya pengetahuan kami sehingga kami seolah-olah tidak nampak bantuan itu. Namun bantuanmu datang dengan hadirnya ketenangan, hadirnya kekukuhan hati, bertingkatnya iman, tidak saling tuding menuding malah menyalahkan. Dan kami lihat semerbaknya, kami dengar semerbaknya harum kasturi kerana engkau menerima jasad-jasad syahid daripada penduduk Palestin kembali kepadamu. Oleh itu, wahai Tuhan, kami mohon agar engkau terimalah amal ibadah mereka, perteguhkanlah iman-iman mereka, sucikanlah tubuh badan mereka, berilah bantuanmu yang tidak terlihat oleh mata, tidak terlintas oleh hati dan tidak pernah terdengar oleh telinga, agar mereka kekal dalam keadaan sejahtera dan bahagia, terbang ke sana kemari dengan penuh gembira di dalam syurga yang telah engkau janjikan buat kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Terima kasih semua, terima kasih. Taqabbal ya Karim. Jazakallah Ustaz. Terima kasih.